عليك نستعين أعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي إلا تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni. Allah pilih kita sekali untuk berada dalam raudhah min riyadil jannah, taman syurga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda mafhum hadis, jikalau jumpa juga taman syurga, maka singgahlah, yang mana disebahkan kepada raudhah di Madinah Al-Munawwarah. Sahabat tanya, ada lagi ke raudhah? Ada, Nabi kata. Itulah majlis zikrullah. Majlis yang di dalamnya membincangkan hal, perkara, keadaan yang akan membawa kita dekat kepada Allah SWT. Yang di dalamnya membahaskan tentang ayat-ayat suci Al-Quran, hadis Nabi, hukum hakam, dan segala perkara yang akan membawa kita semakin bertambah iman, bertambah amal insya-Allah. Maka itulah taman syurga. Dan ini perkara yang perlu kita peringatkan dari masa ke semasa kerana ia berkait dengan iman. Iman ni jemaah sekalian, manusia awam itu turun naik. Nabi, para anbiya naik tak turun-turun. Manusia awam turun naik, turun naik, turun naik. Tapi turun naik itu bukan bermaksud turun sampai habis. Naik habis, tidak. Dia mesti kan ada peningkatan. Kalau misalnya kata naik 10, turun ke 8. Naik 15, turun mungkin 13. Dia macam itu. Dia bukan turun naik kejap kosong, kejap satu, kejap kosong kejap. Tidak begitu. Namun dalam nak memastikan peningkatan iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenalah kita sentiasa memperbarui iman. Jadidu imanakum. Perbaruilah iman kamu. Kata sahabat, macam mana kami nak perbarui iman kami? Min taksiru min qawli la ilaha illallah. Dengan memperbanyakkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Dan ia bukan sekadar lafaz dengan lisan. Dia sebut tentang iman, teman sekalian. Ianya hadir dari hati yang membenarkan. Yang ini yang susah yang nak buat. Lisan mungkin mudah bagi manusia untuk melakukan sehingga ada perbahasan munafik. Dia berkata tetapi tidak membenarkannya. Dia berkata tapi dia berdusta. Jalan datang ke masjid, kerja iman.
Tu saya nak kaitkan situ. Datang masjid kerja iman, bukan kerja kaki. Bukan kerja tangan. Bukan af'al perbuatan zahiriah. Tidak. Dia adalah penyataan iman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Jadi bila perkara iman ni, perkara yang mesti diperhalusi, diperkasakan, difahamkan. Kerana ia bukan nampak dengan barang benda, mas sekalian. Hari ni kalau diberi pilihan pahala dengan harta, nak pilih yang mana? Of course harta. Harta nampak. Dan Allah pun kata, bal tu'sirunal hayatad dunya. Kamu akan cenderung dengan dunia. Sambung. Melainkan yang siapa Allah rahmati, Allah bagi dia iman, dia akan cenderung ke pahala. Lalu dia mempergunakan harta. Dia ambil juga harta tu. Tapi bukan dia nak harta tu. Dia nak pahala. Lalu ada pahala yang perlukan harta. Lalu baru dia cari harta. Bukan dia terus-terus cari harta. Tak. Dia nak pahala tu, nombor satu. Ada pahala yang perlukan bil mal dengan harta. Lalu dia ligat cari harta. Sebab apa? Sebab dia nak pahala. Itu orang beriman. Jadi hal iman ni mesti kita kena perbarui dari masa ke semasa. Datang masjid ni kena benar. Benar. Aku datang sebab iman. Kalau iman pula sebab iman ni mas sekalian, perbahasan Imam Abu Hanifah dalam sifat 20. Kita ngaji sifat 20, ada perbahasan syarah yang mana tuan guru saya tak buat kitab dalam kita. Dr. Nik Muhammad Syukri Nekwan Hafizahullah Ta'ala menggabungkan perbahasan sifat 20 dalam perbahasan ulama-ulama muktabar. Kaji balik daripada karya yang paling tua, karya akidah, itu Fiqhul Akbar. Tuan tahu apa maksud al-wujud? Al-wujud bil makna isyarat kepada amantu billah, aku beriman kepada Allah. Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Al-mawjud, yang ada. Yang ada hanya Allah. Lalu datang rumah Allah sebab ada Allah, bukan sebab ada masa. Bekerja iman. Berapa ramai orang tak boleh adakan masa? Sebab dia, dia sebut ni bahaya. Tapi itulah hakikat dia. Mungkin dia rasa tak ada Allah. Lalu dia tak ada adakan nak masa tu. Dia tak ada nak rasa nak adakan masa. Ada orang sebab ada masa pula. Tu kena kemas kat situ. Sebab apa datang rumah mak? Sebab ada mak. Kenapa dah tak datang rumah mak dah? Mak dah tak ada dah. Tak balik lah. Isyarat dia kat situ. Isyarat ada tu. Tengok lampu terpasang, kipas terpasang. Orang tak cakap ada lampu, ada kipas. Waktu malam terbuka lampu. Jalan tengok lampu terbuka, kipas terbuka. Ada orang ni. Tak ada lagi orang kata, ada kipas ni. Ada lampu lah. Ada. Itu isyarat. Jadi bila ada masjid, isyarat bagi orang beriman, ada Allah. Allah kekal ada. Kita nak rasa Allah ada ke tidak? Apa isyarat bagi kita nak rasa Allah ada? Datang masjid. Itulah isyaratnya. Sebab tu Masjid Nabawi, Masjidil Haram takkan pernah tak ada orang melainkan COVID tempoh hari. Itu isyarat besar. Nak kiamat nanti tak ada. Tunggu sekali. Sekarang penuh. Cakaplah macam mana. Harga kena mahal. Kena, orang kata kena scam. Datang juga mas kan. Seorang sahabat saya, seorang pengusi di satu tempat. Dia pergi haji 2 tahun lepas. Dia kena berjalan daripada Mina tu, apa nama tempat hotel, Allahumma salli ala saya lupa. Aziziyah. Aziziyah. Dia kena jalan kaki ke Mekah. Waktu tu memang terror kan. Sebab dia tertinggal bas. Nak tak nak hotel dia dekat Mekah. Dia tak check in ke Aziziyah. Ada yang ambil Aziziyah ataupun ada di kemah di Muasib, dia tak ambil kat situ. Dia ambil kat Mekah. Tertinggal. Jalan kaki 2 jam lebih baru sampai. Dia kata, Ustaz, rasa macam dah tak ada kaki dah, Ustaz. Kebas habis, tak ada kaki. Rasa tak ada kaki. Mana kaki? Besok pagi bangun nak tolong orang, nak tolak wheelchair. Dan dia kata, saya nak repeat balik buat haji. Tengok.
Dah kena macam itu pun tak serik lagi. Nampak? Sebab apa? Sebab ada Allah. Isyarat iman merujuk ada Allah dengan terjemahkan af'al. Apa af'al? Datang masjid. Datang masjid bukan kerja orang biasa, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan anggap biasa datang masjid. Tahniah dan syabas bagi tuan-tuan yang istiqamah datang masjid. Anda luar biasa. Ini Nabi yang kata, jangan ragui orang datang masjid. Make sure mereka ni semua orang benar. Tinggal lagi kita lah nak jaga mandat tu. Nabi dah iktiraf. Orang yang ulang alik datang masjid, jangan ragui kebaikan dia. Tapi kalau kita nak ragui, kita buat pasal tu, kita tanggung. Tapi Nabi dah bagi acknowledgement. Nabi dah appreciate. Dan Allah dah angkat darjat. Sebab ni kerja iman. Sebab tu datang masjid bukan kerja mudah sama sekali. Kalau dengan kaki, saya rasa ramai ada kaki. Nah ini, kita nak bagi recharge. Mengajar, tazkirah, kalau tak kempen masjid, tak sah kan? Memang itu lamat-lamat kita buat program ceramah apa semua. Lalu sekali kat mana kita nak ending, nak lekat kat masjid lah. Itulah ending kita. Ulang alik ke rumah Allah. Ni rumah Allah lah. Ni nak peristiwa Isra' Mi'raj. Nak malam ni tidur. Nah, ulang alik ke masjid tu. Bukan kerja mudah. Diperjalankan. Bukan jalan sendiri. Jalan sendiri tak sampai tuan-tuan. Diperjalankan dengan iman. Dengan iman boleh jalan sampai ni. Kalau tak kerana iman, tak sampai malam ni. Dengan iman tuan-tuan datang malam ni. Ini membuktikan tuan-tuan beriman. Alhamdulillah. Orang beriman takkan perasaan baik. Dia kena beza. Kena mengaku sebab iman. Kena mengaku lah beriman. Tak kata nak mengaku pula, bahaya tak? Yang tak boleh mengaku, baik. Mengaku baik tak boleh. Baik bukan pengakuan. Iman dia kena mengaku beriman. Kalau datang, kerja berat. Kerja berat bukan kerja ringan. Diperjalankan. Tadi tuan-tuan Isra' daripada rumah sampai ke masjid. Solat Mi'raj. Itu iktibar dia. Sebab dapat solat ketika Mi'raj. Jadi waktu solat tu Mi'raj sebenarnya. Sebab tu kita berdialog dengan Allah dengan Al-Fatihah. Allah bercakap dengan kita. Kalam. Dengan sifatnya maha berkata-kata. Nampak? Mu'tazilah tolaklah sifat tu. Dia tak terima lah sifat tu. Tapi itulah Al-Fatihah. Dialog kita dengan Allah. Setiap orang diberi keistimewaan untuk berdialog dengan Allah. Melalui apa? Suratul Fatihah. Wajib baca tuan-tuan setiap orang. Semua jumpa. Apa masalah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, settle. Allah kata settle. Sebab apa? Aku maha. Tapi orang tak nampak masjid tempat selesai masalah, tak nak jumpa Allah, Nabi ada masalah, Allah perjalankan jumpa. Di mana? Di masjid. Allah boleh saja mi'rajkan tu pada rumah Nabi, terus ke Sidratul Muntaha. Tak perlukan perjalanan. Tapi kenapa ada perjalanan? Kerana itulah iman. Jadi jemaah sekalian, ini kita kena perbarui supaya kita datang. Sebab iman ni dia, akhir zaman ni dia suam-suam kuku. Kejap semangat, kejap tidak. Kejap semangat, kejap tidak. Jangan memang. Isu paling besar akhir zaman adalah isu kepercayaan. Nak yakin dengan Allah. Sebab akhir zaman macam-macam isu berlaku yang memberikan satu gambaran, yang membimbangkan, merisaukan, menakutkan. Yang menakut-nakutkan pun ada, yang membimbang-bimbangkan pun ada. Tapi untuk menyebarkan keyakinan, kegembiraan itu sedikit. Sedangkan Nabi SAW ketika awal datang Islam memberikan harapan, memberikan jaminan bahawasanya Allah ada. Kamu sedih, kamu ada masalah, Allah ada. Kamu dosa banyak, Allah ada Maha Pengampun. Tengok cara Nabi. Kat mana nak ni? Datang, mari ikut. Dia nak masjid lah. Mana lagi? Nampak? Jadi jemaah sekalian, adapun begitu wujud isu-isu permasalahan akidah. Bagaimana sambungan perbahasan kita ni. Jadi kita membincangkan isu-isu yang boleh mengganggu akidah, yakni kepercayaan. Akidah ni apa? Simpulan. Simpulan kepercayaan yang kita dah pegang ni patutnya dah tak goyang lah. Jazam lah. Tapi ada celah-celah ni dia boleh masuk. Silap lagi bulan dia terungkai, pum, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita bimbang ni. Jadi sebab tu akidah ni simpulan kepercayaan yang mana? Jazam. Tauhid. Kemuncak kepercayaan itu adalah Allah. Baik.
Maka perbincangan yang lepas kita dah perbincangkan kat mana masuknya isu-isu akidah ni, kepercayaan, sampai kadang-kadang kita lemah nak bersyariat, lemah nak datang masjid, malas nak datang masjid. Sebab apa? Mesti ada gangguan kepercayaan. Antaranya yang kita dah bincang yang lepas, liberal. Islam liberal. Dah tutup perbincangannya. Kalau nak detail boleh jumpa saya. Banyak saya boleh printkan bagi baca sendiri. Di waktu begini tak sempat nak cerita detail. Siapa nakkan lebih perbincangan detail boleh jumpa. Memang ada kajian khusus. Kita dah bincangkan. Adakah liberal ini berbahaya? Perkataan liberal itu bebas. Tetapi bila letakkan Islam liberal, dia menjadi agama yang bebas. Antara kesan dia, kita buat recap sikit lah sebelum kita dah masuk plural. Isu yang kedua kita sedang bincang sekarang adalah pluralisme di dalam agama. Antara pembawakan kepada liberal, Islam liberal adalah plural. Iaitu jamak. Yang benar ni bukan Islam je. Siapa mengaku agama benar, dia tak benar. Mereka punya konsep macam itu. Siapa mengaku benar, dia tak benar. Tak kisah agama lain katanya. Apa agama pun tak boleh mengaku benar. Kerana semua benar. Ya, macam itu. Itu liberal. Tapi dia berdasar daripada, minta maaf, itu plural. Ianya berdasar kesan daripada liberal. Sebab dia nak bebas. Dia tak nak terikat. Dia tak nak terikat. Dia kata, kita ni semuanya membawa kepada Tuhan yang sama. Oh, sedap cakap. Kalau betul Tuhan sama, kamu katalah Allah yang Esa. Baru Tuhan yang sama. Kalau kamu tak boleh kata Esa, tak boleh. Itu maksud dia. Jadi kesan liberal Malaysia, antaranya kalau kita buat kesimpulan, pertama, dia membenarkan murtad dalam pertukaran agama. Membenarkan sehingga dia mewujudkan, mereka berusaha untuk mewujudkan, dan alhamdulillah negara kita berjaya mengekang. Dia panggil IFC, Interfaith Commission. IFC. Yang mana mereka ini memperjuangkan agar bebas untuk menukar agama. Dia nak start masuk ke plural tu. Bebasnya pemikiran sampai tak bebas nak beragama. Itu bahaya. Sedangkan tak boleh dia masuk Islam. Sebab tu Islam bila masuk, kadang-kadang memanglah eager kita dah orang nak mengucap. Oh, saya nak masuk Islam, saya nak masuk Islam. Cakapkan dia tu. Kena rela tak rela? Sebab dah masuk tak boleh keluar. Kalau keluar kan murtad, halal darah dia. Hukum pancung tuan-tuan, yang ramai bunuh. Tapi kena panggil dululah. Konseling tanya dulu kenapa-kenapa. Kalau dia berdegil juga. Sebab itu masuk agama Islam, inna dina indallahil Islam. Tak ada paksa, kita tak nak paksa. Tak nak dia terpaksa, akhirnya meninggalkan Islam. Akhirnya apa? Nama buruk. Apa tak boleh. Tapi liberal, terutama di Malaysia ini, antara pergerakan yang mendukung pertukaran agama ni, dia panggil Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism dan Taoism. MCCB-CHST. Itu Majlis Perundangan Malaysia Agama Buddha, ataupun bahasa Melayu Majlis Perundangan Malaysia Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Tao. Mereka mencadangkan penubuhan. Mereka yang mencadangkan Interfaith Commission dan disokong oleh Sister in Islam. SIS. Ini kesan liberal. Sampai tahap mereka memperjuangkan boleh tukar agama. Jemaah sekalian, wa na'udzubillah min zalik. Memang kita bila bincang ni mungkin kita rasa jauh macam tak ada kot. Ada yang kena jemaah sekalian. Ayah dia imam, anak dia keluar Islam. Jangan main-main tuan-tuan. Bab iman ni Rehan dah nyanyi dah. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Menangis kawan tadi. Ayahnya imam. Search, viral, share. Dan zaman Nabi SAW, antaranya Isra' Mi'raj pun. Zaman Nabi ada pun mereka berpaling dengan Nabi. Bayangkan, zaman Nabi ada. Isu apa? Isu-isu yang dia kata tak logik. Tak logik. Islam. Dia fikir bila fikir logik. Padahal logik, semua hukum Islam logik. Dia yang tak logik. Kita tak boleh katakan, oh kita kena logik. Logik tu apa? Akal yang waras. Logik lah tu. Bila dia cuba melawan kewarasan akal, dia lah tak logik. Akhir zaman ni jemaah sekalian, semuanya
digitalize ni. Semuanya menjadi aset, benda. Sehingga kan perlahan-lahan kuasa Allah tu boleh hilang dengan keadaan benda. Duit, gadget. Jangan tak percaya, tanya anak-anak kita. Sejauh mana dia yakin Allah mengubah hidup dia? Atau dia yakin duit mengubah, teknologi mengubah? Walaupun memang Allah bagi kederat, iradatnya manusia ini adalah kesan sikit, tapi hakikat kepada perubahan itu adalah Allah. Dia kena nampak. Saya ni kena usaha, Ustaz. Tak apalah, yang lagi masjid pergilah saya mungkin kot. Saya bukan kat sini tempatnya. Kenapa? Saya masih banyak benda kena buat. Hidup saya ni struggle. Saya perlu gitu, perlu ini, saya perlu niaga, besarkan anak-anak. Ada siapa yang ngurus hidup kamu? Siapa mentadbir hidup kamu? Saya lah. Habis Habis di mana kata Allah ala kulli syai'in qadir wa ilaina turja'un? Ke mana? Di mana kewujudan Allah dalam hati dia? Ini zaman mencabar iman. Bukan kesusahan benda. Ingat kita dah bahaskan benda ni zaman dulu susah. Banyak halangan. Nak sampai ke satu tempat payah, nak bekerja susah. Sekarang kerja. Sehingga kan kerja-kerja tak patut pula dibuat ni sekarang. Wa na'udzubillah min zalik. Kan? Apa isu itu? Kerja tu kan. Sebut pun payah. Tapi itulah trending sekarang. Jual diri pun ada di masjid. Orang suruh jual lain, pergi jual diri. Kata laku tu. Allahu Akbar. Lepas tu kena panggil dalam interview. Tak ada pula yang kejam. Sokong. Sabarlah perjalanan. Sabarlah. Boleh berubah. Tapi kena interview orang yang kahwin lagi. Tu dia. Bersilat keluar. Keluar. Mempeksploitasi wanita. Lain seorang ni pun dikahwin. Dua. Yang kawan ni sekarang dah keluar list nama. Berderet nama orang perempuan. Ada orang kata aib. Kalau aib tak buat benda gitu. Kalau aib benda yang dibuat dulu. Mungkin berdua-dua diam-diam dulu. Tiba-tiba kau congkek buka. Itu aib. Tapi kalau dah start buat apps. Langgan. Itu kan aib dah. Itu sendiri saya pasal. Ni zaman sekarang nak buat duit sampai diri pun. Dulu ya Rab tak terfikir. Macam mana? Ni zaman fitnah, zaman tu. Ni semua kerana apa? Kerana ancaman kepercayaan. Bebas. Dia tak rasa Allah ada dengan dia. Dia tak rasa Allah memahati dia. Dia tak rasa Allah melihat dia. Macam mana kita nak tanamkan dalam hati? Sekarang kita mencari jalan. Macam mana ya Ustaz nak selesaikan masalah sosial? Masalah sosial ini. Satu je. Nak rasakan Allah berada bersama dia. Melihat perbuatan dia itu. Itulah ihsan. Kalau dia tak rasa Allah melihat dia, soalan ni masalah. Sila jawab. Adakah dia rasa Allah mendengar permintaan dia? Agak-agak. Kalau tak boleh rasa Allah maha melihat, boleh rasa ke Allah maha mendengar? Sebab tu dia main-main doa. Takkan doa je kot. Macam tak power dia doa ni. Tak payahlah. Buat syarat, aku kena usaha. Tengok, dia remehkan doa. Sedangkan doa silahul mukmin. Senjata mukmin. Kalau nak bagi jadi usaha, kena doa. Biar Allah jadikan usaha itu. Dan usaha nombor satu adalah doa lah. Itulah usaha nombor satu dan selama-lamanya. Yang tak putus bagi orang beriman. Tapi kenapa berlaku? Dia doa. Malah kadang-kadang memeli-meli pula. Doa je ke? Sebab dia tak rasa Allah melihat. Macam mana nak rasa Allah mendengar? Macam mana nak rasa permintaan kita itu dikabulkan oleh Allah kalau kita tak boleh mengimani, menjiwai Allah maha mendengar? Ya Allah. Kadang-kadang kita sendiri doa. Jangan sampai amalan jadi adat, ibadat jadi adat. Doa je lah. Orang lain doa, kita doa. Bukan kerana dia benar-benar meyakini bahawa Allah maha mendengar. Lalu dia berdoa. Ada peluang berdoa, dia berdoa. Sebab Allah maha mendengar. Dan semua yang terjadi adalah apa yang Allah takdirkan terjadi. Maka dia kena minta permission Allah bagi jadi. Ya Allah, jadikanlah apa yang aku usahakan. Ya Allah, aku tahunya bagi jadi hanya seni Engkau. Tak dia lain pada Engkau. Bawalah datang sujud, malam-malam datang maghrib isyak. Dah siang-siang penat berusaha, malam sujud kepada Allah sepatutnya.
Kalau siang tu sibuk no. Takkan malam pun sibuk kan. Silat pula malam menyibuk. Nak tahu tak sibuk malam, minta maaf juga. Saya kalau berbincang berakidah, kita tegak lah. Tak ada nak kona-kona. Nak tahu sibuk tak sibuk tunggu Ramadan. Boleh tak datang malam? Kalau boleh datang malam, mana malam tak sibuk tu kan? Tu saja. Tapi kita rasa macam no purpose. Takut kan? Kenapa? Kena ada penyakit liberal ni. Tanpa sedar. Dia menanggalkan bahawa manusia ini terikat dengan kekuasaan Allah. Dia ingat dunia ni dia punya. Mempersoalkan. Akhirnya tiada ketaatan. Itulah dikesan daripada Islam liberal. Itu antara benda yang besar lah. Perbincangan sampai sekarang. IFC itu tidak ditangguhkan dalam dibawa ke mahkamah. Kemudian ditangguhkan. Tidak diproses. Itu kita alhamdulillah. Sistem kita ni. Sistem berperlembagaan sultan ni. Agung pula payung. Syukur tuan-tuan. Syukur banyak. Allah. Mungkin tuan-tuan pun ada pengalaman pergi negara-negara lain. Saya baru balik pada satu negara ni. Dalam dekat ni pun juga. Dekat airport tuan-tuan. Dia tulis surau dia. Dia panggil apa tau? Multi-purpose prayer room. Boleh faham tak? Multi-purpose prayer room. Tapi hakikatnya kita je solat dalam tu. Punya dia tak nak letak musola ataupun untuk kita. Gambar tu pun tak ada. Gambar tangan macam ni dia buat. Macam. Kita alhamdulillah. Kita masih ada institusinya fight untuk protect and defend. Syukur. Kerja kita defend masjid. Itu kerja kita. Cuma kita nak kena tahulah apa yang berlaku dalam negara kita, dunia wa imah. Kalau di Indonesia, liberal ni memang JIL, Jaringan Indonesia, ya JIL, Jaringan Islam Liberal. Memang official. Sana open kan? Open. Baik. Maka rentetan daripada liberal itu, maka memperjuangkanlah satu aliran juga. Fahaman. Aliran ni masuk ke mana? Kat fahaman. Daripada fahaman tu jadi aliran berkembang. Dia panggil pluralisme. Iaitu satu istilah yang merujuk kepada fahaman yang menyamakan kebenaran ada dalam semua agama dan keselamatan. Yang syurga. Boleh dicapai menerusi mana-mana agama. Mana-mana agama pun actually we are going to heaven. Itu satu. Kalau kita alhamdulillah kita dah dengar perbahasan. Bagi mereka yang jauh daripada perbahasan agama, jangan terkejut, jangan termakan dengan kata-kata bahawa we asim. Hati-hati. Kita alhamdulillah sebab tu syukurlah Allah pilih untuk kita selalu dengar perbahasan agama. Baik. Sebahagian umat Islam masih terkeliru dengan perbezaan antara pluraliti agama dan pluralisme agama. Jadi ada dua, pluraliti dengan pluralisme. Ya, ini pluraliti agama bermaksud memperakui kewujudan pelbagai agama dan perbezaan antara agama di dunia. Okay, kita dipanggil pluraliti. Ada dua istilah pluraliti dengan pluralisme. Kewujudan pelbagai agama itu ada. Banyak agama. Ada agama samawi macam tu. Ada. Cuma perbezaan yang pluralisme agama, dia menyamakan dalam kepelbagian agama, dia sama ke agama itu sama. Itu pluralisme. Plurality itu dalam agama memang ada. Berbagai agama seperti dalam surah Quraisy kan, ya al-kafirun lakum diyukum waliyadin. Kafirun lakum diyukum waliyadin. Kamu agama kamu. Mana kewujudan agama itu ada. Selain Islam itu ada. Cuma diperakui, yang hanya Allah akui itu adalah innad dina indallahil Islam. Baik. Istilah pluralisme agama dalam bahasa Arab disebut al-ta'addudiyah al-diniyah. Ta'addud berbilang-bilang. Dalam bahasa Arab panggil berbilang-bilang. Ad-diniyah agama. Manakala dalam bahasa Inggeris pula dipanggil religious pluralisme. Okay. Baik. Dalam perbahasan tentang pluralisme ini, yang memperjuangkan, jadi sejarah ada sikit kita baca, yakni
Ianya berasal daripada beberapa tokoh yang mengembangkan pahaman pluralisme agama, seperti sudah pastilah daripada agama Kristian Katolik kelahiran Spanyol, Raimando Panica nama dia lah, seorang paderi Katolik kelahiran Spanyol. Wilfred Canwell Smith, pengasas dan mantan pengarah Institute of Islamic Study di McGill University, Kanada. Cuma sekalian, ada nama-nama barat yang mana mereka ni mengkaji Islam. Nama barat macam contoh yang saya sebut ni, Wilfred Canwell Smith. Jadi kita tengok siapa dia ni? Mantan pengarah Institute of Islamic Studies di McGill University of Canada. Gimana sekalian, bagaimana liberal, plural ini semakin kuat apabila adanya ada perkataan yang perlu kita perhatikan, dipanggil orientalis. Apa dia orientalis? Orang barat yang mengkaji Islam dan ketimuran. Dan mereka telah pun menjalankan kerja-kerja mengkaji Islam ini. Kenapa mereka nak kaji Islam? Kerana mereka terkesima dengan kehebatan Islam yang berjaya menguasai 2/3 dunia. Ingat, barat sebelum abad ke-16 ataupun abad ke-10 ke-15, mereka masih dalam zaman kegelapan, Dark Ages. Sekarang ada mereka nampak berada di satu kedudukan, kita anggap padahal mereka baru bermula. Revolusi Perancis baru dia start, dipanggil zaman Enlightenment, Golden Ages, zaman abad ke-17 ke-18. Benda ni kena faham walaupun nampak sejarah. Ada setengah orang dia macam ni, Mas Dan. Bila kita, ini saya sekadar bercerita bagi tahu supaya kita faham. Dia anggap begini, beramal ya Ustaz, tak payahlah tahu benda-benda gitu. Memanglah kita nak beramal lah. Tapi dalam beramal ada yang menyerang. Jangan kita duk nampak beramal betul beramal, tapi ada yang menyerang, ada musuh, ada ancaman. Jadi ingat, keselamatan kena jaga. Itu boleh cerita dalam bab riak lagi tu. Contoh kan. Jadi kena ambil tahulah musuh dalam mengganggu yang boleh merosakkan amalan kita. Antaranya adalah pahaman-pahaman begini. Mungkin tidak kena kat kita, tapi bila kita tahu, maka kita akan berjaga-jaga. InsyaAllah. Belum? Sebenarnya ya, okey, baik. Okey. Baik, maka abad ke-17 ke-18 inilah maka revolusi Perancis berlaku. Dah, revolusi Perancis berlaku. Bunyi dah tu, bagi azan dulu, kita sambung sikit. Allahu Akbar. Allah. La haula.
Allah Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana zidna bis-salati wa sayyidina Muhammad wa ba'as maqam innaka la tukhlifu al-mi'ad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya banyak mulakan Allah SWT. Khair. Kita sambung sikit, kemudian kita buat kesimpulan sebelum masa qabliyah di sini. Baik. Maka isu ini bermula Mas sekalian. Kalau ikut nama yang kita bincangkan, isu-isu contemporary dalam akidah. Contemporary yang current. Tapi dia ada ibu dia. Bermula start pula bila ada era yang dipanggil orientalis. Abad ke-10, abad ke-15, 10 ke-15. Dia start mengkaji tentang Islam. Bermula daripada seorang yang bernama John of Damascus ini. Mereka ni pernah kerja dengan tentera Khalifah Utsman Abbasiyah. Dia berpaling, dia keluar. Tengok, baik kita Islam bagi jawatan, bagi pekerjaan kat dia ni. Tak apa, terai Islam. Ada dipanggil tasamu, ada kat situ. Tapi ada setengah tu mengambil kesempatan. Antara inilah nama John of Damascus, abad ke-10, abad ke-15. Baik, dia bergerak ni tuan. Pada zaman ni, abad ke ini yang bermula pada ini dipanggil Dark Ages. Mereka masih berada dalam peperangan salib barat. Sehinggalah bermula era 16 ke 17. Di sini start. Malah pada zaman 10 ke 15 ni dah bermula mengkaji Al-Quran. Malah pentafsiran Al-Quran yang pertama pada tahun 1192 oleh Peter V. Venerable. Kita kena tahu benar-benar. Tak adalah masuk peperiksaan pun, tak ditanya pun dalam kubur. Tapi at least kita kena tahu pergerakan mereka. Dan bila berakidah, apa saja ancaman perlu diberi perhatian. Itu cara dia. Kita bincang apa dengan akidah? Ini benda wajib ni. Apa saja yang menjadi gangguan pada akidah, datangkan tanggungjawab kewajipan untuk mengambil tahu. Peter V. Venerable ni, dia ni okey sikit pada John of Damascus. John of Damascus ni dia hentam tu Islam tu. Tapi Peter V. Venerable ni dia kata dia nak kaji Al-Quran. Dia nak cerita rentetan ni. Macam contoh, ada satu buku yang mereka tengah bayarkan. Tajuknya Muhammad. Martin apa saya lupa nama dia. Saya beli tu. Martin apa? Warna putih tu. Pasal ada buku Muhammad. Tajuknya Muhammad. Cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Ada Martin apa nama dia. Dia dulu orientalis sebab tu dalam tu bahan daripada Bible pada ini. Kemudian dia masuk Islam. Alhamdulillah dia masuk Islam. Tapi kebanyakan orientalis tak masuk. Dia masuk dalam Islam tapi Islam tak masuk dalam dia. Ayat dia macam tu. Mereka masuk dalam Islam tapi Islam tak masuk dalam dia. Antaranya Abdul Ghaffar yang meruntuhkan kerajaan terakhir Empayar Uthmaniyah, kerajaan apa? Aceh. Aceh lah kerajaan terakhir yang runtuh. Sebelum total secara rasmi 3 Mac 1924. Last standing Aceh. Macam mana runtuh? Abdul Ghaffar, orientalis yang mengkaji Islam, masuk dalam Islam, belajar kat Mekah, mahir dalam Arab, sastra lagi, balaghah lagi, jadi mufti lagi, tapi orientalis. Yang mana mesti. Baik, jadi tak terkejut kalau ada nama mana tuan-tuan baca tengok sebagai contoh pembicaraan kita ni. Dia jadi institut ustaz, orang ni orang barat ni. Ya, ada dipanggil orientalis. Dan abad ke-10 15 start kaji Al-Quran. Tu Al-Quran pertama ditafsirkan. Sehinggalah sekarang. Dan kesan daripada orientalis itulah wujudnya macam ni. Liberal dan plural. Mereka gunakan perbahasan-perbahasan yang dikaji oleh orientalis untuk dibahaskan kembali. Untuk menguatkan hujah mereka saja. Bagi kita yang benar, Alhamdulillah. Tapi bagi mereka yang atas pagar memang kena. Macam soalan seeking the truth. Kami mencari kebenaran. Habislah.
Kalau itu yang dipermainkan. Baik, sikit lagi kesimpulan. Pelopor, siapakah pelopor kepada falsafah pluralisme agama ni? John Hick, nama John Hick. Ada ajaran, kalau kita tengok nanti perbahasan akan datang, kalau di Malaysia ni tuan-tuan, yang memperluaskan gerakan pluralisme ni antaranya ni Kerajaan Langit Ayah Pin. Kenal tak? Kenal? Apa tak kenal dah. Macam nak jumpa dia. Itu antara Kerajaan Langit Ayah Pin, ajaran Arifin Muhammad. Ayah Pin telah mempromosikan satu ajaran yang mengajar semua agama adalah sama dan setiap orang berhak untuk mengamalkan agama dengan apa jua cara yang mereka sukai. Kita pun ada pengikutnya Ustaz, maunya tak ada. Kadang kita tengok yang ikut tu, boleh tahan juga background masing-masing. Konon-konon nak terlampau intelijen sangatlah. Dia punya intelijen sampai habis. Habis otak fikir, sampai otak letak kat luar kan. Nampak Ayah Pin antara itu. Dan mazhab John Hick, ada mazhab John Hick tadi, pelopor tadi. Pluralisme. Baik. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi perbahasan ni. Yang dalam fatwa berkenaan pluralisme. Lepas tu kita tengok pula ciri-ciri pluralisme di Malaysia ni macam mana. Kemudian kita tengok sikit lagi tentang kesan pula dalam kehidupan. Kemudian lepas pluralisme ni kita tengok pula ancaman gerakan anti hadis. Ini pun perbincangan juga. Anti hadis pun ada. Dan kita akan tengok lebih banyak lagi, kita akan jumpa jenis-jenis ancaman yang berlaku dalam mengancau atau mengganggu kepercayaan umat Islam, terutama di akhir zaman. Jadi dengan harapan bahawasanya bila kita bentangkan perbincangan ini, datang satu kesedaran untuk berhati-hati. Kita kena berhati-hati kerana benda yang paling besar adalah amalan adalah iman. Hilang iman, amalan gunung macam mana pun tak boleh. Dan iman ni tidak boleh 99.9%. Dia kena 100%. Baik, wallahu a'lam. Walaupun maaf daripada saya kekurangan, terkasar kata itu kurang bicara dalam bayang-bayang. Moga-moga Allah sahajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam. Sehingga kita bertemu lagi pada sidang akan datang. Aku qali hadza wa astaghfirullah wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan salat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab.